Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada factor theorem. Okey, yang sebelum kita belajar remainder theorem. Sekarang ni factor theorem. Apa itu factor theorem? Baik, kalau kita masukkan satu constant dalam Px dan kita dapat remainder dia sama dengan kosong. So, x minus a tadi tu adalah faktor kepada Px. Simple je. Okey. Ataupun kalau saya rearrange ayat ni, if x minus a is a factor of Px, confirm bila kita masukkan a dalam polinomial Px tu, kita akan dapat sama dengan kosong. So, katakan contohnya, kalau tadi saya masukkan katakan 3, okey, dapat remainder 19. X minus 3 is not a factor of Px. Tapi katakan kalau saya masukkan P1 dapat sama dengan kosong. So, saya boleh cakap x minus 1 is a factor of Px. Simple je. Okay, kita tengok kepada example 5. Soalan A. Determine whether the following linear functions are factors of the given polynomials or not. Tambah situ, or not. So, katakan saya ada Px adalah sama dengan x cube minus 3x square minus x plus 3. Kemudian dia bagi x plus 4. So, kita nak check x plus 4 ni faktor kepada Px ataupun tidak. So, kita buatlah. Okay, P negative 4. Macam mana dapat negative 4? X plus 4 equals to 0. X equals to negative 4. Macam tu. So, ini kita akan dapat negative 4x cube minus 3 negative 4 square minus negative 4. Jangan lupa kurungan plus 3. Okay, kemudian kita ambil kalkulator dan kita cari jawapan dia sama dengan berapa. So, jawapan dia adalah sama dengan negative 105. So, dia bukan kosong. Bermaksud, okay, x minus x plus 4 is not a factor of Px. Okay, jalan kerja dia. Apa yang penting? Yang ini kamu kena tulis, kemudian jawapan, kemudian statement. Okay, kena tulis 3-3 tu. Okay, soalan B. Px adalah sama dengan 6x cube plus 13x square minus 4. Kemudian dia bagi satu faktor di sini ataupun bukan faktor, kita kena check dulu. So, P 1/2. Okay, sama dengan 6, 1/2 kuasa 3 tambah 13, 1/2 kuasa 2 tolak 4. So, ambil kalkulator, tekan. So, kita dapat jawapan dia adalah sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, bermaksud 2x minus 1 is a factor of Px. Okay. Kemudian soalan C. Px adalah sama dengan x kuasa 4 tolak 2 x kuasa 3 tambah 3x tolak 3. Kemudian dia suruh check x minus 2. So, kita buatlah P2 equals to 2 to the power 4 dalam kurungan minus 2 cube plus 3 times 2 minus 3. So, ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3. Okay, so dia bukan kosong, bermaksud x minus 2 is not a factor of Px. Okay, simple je. Factor theorem. Okay, next kita akan masuk kepada zeros of polynomial. Kalau tadi kita masukkan satu constant dalam Px dan kita dapat sama dengan kosong, tadi kita belajar x minus a tu adalah faktor, betul? Okey. Kemudian untuk zeros of polynomial, okey, a ni okey dipanggil zero of polynomial Px. Bermaksud a saja. Okey, a is a zeros of polynomial. Okey, dia benda yang sama, cara tulis saja yang berbeza. Ataupun kalau kita buat x sama dengan a, dia adalah root of Px sama dengan kosong. Baik, macam ni. Kita pergi kepada contoh tadi. Okey, katakan yang soalan B. Okey, soalan B. Kita cakap 2x minus 1 is a factor of Px. So, kita boleh tulis 1/2 is a zero of polynomial of Px. Ataupun kita boleh tulis satu cara lagi, iaitu x sama dengan 1/2 is a root of polynomial of Px. Okay, of Px. So, kalau kamu perasan kat sini, ini dalam bentuk faktor. Ini dalam bentuk root.
ini dalam bentuk zero of polynomial. Jawapan yang sama, cara tulis saja yang berbeza. Okay. So kita pergi kepada example 6. Soalan A, okay, dia bagi x cube minus 3x square plus 3x minus 1. Kemudian dia suruh tunjukkan satu tu is a zero of polynomial or not. So caranya adalah kita masukkan sahaja dalam kita punya expression ni. So 1 cube minus 3 times 1 square plus 3 times 1 minus 1. So kita akan dapat 1 tolak 3 tambah 3 tolak 1 sama dengan kosong. Okay, so bagi statement, yes, 1 is a zero of polynomial. Salin saja dia punya soalan tu. Is a zero of a polynomial for, tak payah for lah. Okay, biarkan macam tu saja. So selesai soalan A. Baik, soalan B. Find all the roots of x to the power of 4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 equals to 0. Okay, kita tak tahu apa root pun sekarang ni. Okay, kita tak ada satu root pun. Okay, so kita kena cari try and error. Kalau x kuasa 4, sepatutnya kita kena ada 4 roots. Okay, 4 roots tu apa? Okay, contohnya x minus 1, okay, x plus 2, katakan 2x minus 1. Lagi satu adalah x minus 3. Inilah 4 root. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi kita kena carilah nombor apa dekat sini. So caranya adalah macam ni. Yang pertama, kita akan buat try and error. Okay, try and error untuk cari 2 roots. Okay, bila dah dapat 2 root, kita akan buat long division. Okay, long division untuk cari lagi 2 root yang lain. Okay, dan inilah jalan kerja yang akan dapat full mark. Kalau kamu buat try and error untuk cari ke-4 roots tu, kamu tak akan dapat full mark. Okay, tak akan dapat full mark dalam exam nanti. So caranya ingat, cari try and error 2 root. Okay, kemudian lagi 2, kamu buat long division. Baik, katakan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah x tambah 1. Ini ada berapa root? 3 root, betul? So caranya adalah yang pertama try and error juga. Try and error, tapi hanya cari satu root saja. Okay, yang kedua long division. Okay, long division untuk cari lagi 2 roots yang lain. Okay, so ini jalan kerja untuk x kuasa 3. Jangan cari try and error ni 3 root. Jangan. Kamu akan dapat sikit je markah dia nanti. Okay, long division biasanya untuk kita cari 2 root. Baik, macam mana kalau x kuasa 5? Okay, contohnya x kuasa 5 tambah x tambah 1. Okay, ini x kuasa 5, kita akan ada 5 root. 5 root. So, try and error. Berapa root kita kena cari? Okay, 3. Okay, 3 roots. Lagi 2 roots adalah by long division. Okay, long division lagi 2 roots. Itu cara dia. Okay, so kita teruskan dengan soalan kita. So, by try and error, cara dia adalah macam ni. Kamu akan start dengan x sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2, x sama dengan negatif 2, x sama dengan 3, x sama dengan negatif 3, and so on. Okay, aim kita adalah kita nak cari nilai P x tu dapat sama dengan 0. Okay, so maksud saya macam ni. Okay, so yang pertama adalah saya akan samakan kita punya expression ni dengan Px. So Px adalah sama dengan x kuasa 4 tambah x kuasa 3 tolak 7 x kuasa 2 tolak x tambah 6. Kemudian kita akan start guna x sama dengan 0 dulu. So P0 is equal to 0 to the power 4 plus 0 cube minus 7 times 0 square minus 0 plus 6. So ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 6. So bila dia bukan kosong, dia adalah not a root. Okay, kemudian kita start dengan P1. So 1 to the power of 4 plus 1 cube minus 7 1 square minus 1 plus 6. So ini kita tekan calculator, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, dia adalah root. Okay, so x equals to 1 adalah salah satu root. Kemudian kita teruskan lagi, kita baru hanya dapat satu saja, kita kena cari 2.
So, teruskan dengan negatif 1. So, negatif 1 kuasa 4 tambah negatif 1 kuasa 3 tolak 7 darab negatif 1 kuasa 2. Tolak dengan negatif 1, jangan lupa kurungan. Tambah 6, so ini adalah sama dengan kosong juga. So, ini pun adalah root. So, kita dah dapat 2 root. Satu adalah 1 dan satu lagi adalah negatif 1. So, bila dah macam tu, kita akan terus buat long division. So, long division kita akan buat. Baik, yang pertama kita ada root x equals to 1 dan x equals to negative 1. Tukarkan dia ke dalam bentuk vektor. Kita akan dapat x minus 1 dan juga x plus 1. So, bila dah dapat macam ni, kita akan darab dua ni. Okay, dan kita akan expand. So, kita akan dapat x square plus x minus 1. So, kita akan dapat x square minus 1. Kemudian kita akan buat long division. So, x to the power of 4 plus x cube minus 7 x square minus x plus 6 divided by x square plus 0x minus 1. Okay, kita perkenalkan 0x kat situ supaya jalan kerja kita lagi sistematik. So, kita teruskan. Macam mana saya nak dapatkan x kuasa 4? Kita mesti darab dengan x kuasa 2. So, kita akan dapat x kuasa 4 plus 0x cube minus x square. So, kita akan tolak. So, kita akan dapat ini kosong. Ini akan dapat x cube. Kemudian ini kita akan dapat minus 6x square. Kemudian yang ini turunkan, kita akan dapat minus x. Kemudian, macam mana saya nak dapatkan x cube kat sini? Saya mesti darab dengan x. So, saya akan dapat x cube plus 0x square. Kemudian minus x. So, saya akan dapat macam ni. So, ini kosong. Okay, tolak. Sini kosong. Sini kita akan dapat negatif 6x square. Sini plus 0x. Kemudian sini adalah plus 6. Turunkan yang ini. Kemudian macam mana saya nak dapatkan negatif 6x square? So, ini saya akan darab dengan negatif 6. So, saya akan dapat negatif 6x square plus 0x plus 6. So, bila tolak, saya akan dapat sini kosong dan sini kosong. So, kita akan dapatlah jawapan kita adalah x square plus x minus 6. Kemudian, factorizekan dia. So, bila factorizekan dia, kita akan dapat x minus 2. Dan satu lagi adalah x plus 3. So, untuk last answer kita mesti bagi tahu all the roots yang dia minta. So, all the roots for px adalah sama dengan x adalah sama dengan 1. Satu lagi adalah x sama dengan negatif 1. X sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 3. Okay, ni dah selesai. Baik, kalau soalan minta zeros. Okay, zeros of polynomial. Cara tulis jawapan dia adalah 1, negatif 1, 2, negatif 3. Okay, kalau soalan minta factors. Factors of polynomial. So, cara tulis jawapan dia adalah sama dengan x minus 1, x plus 1, x minus 2 dan juga x plus 3. Okay, dan ini adalah kita punya factors. So, ingat, jawapan dia adalah sama. Okay, jawapan dia adalah sama. Cara tulis sahaja yang berbeza. Okay, tengok cara tulis dia. Factors mesti dalam bentuk factors. Okay, so selesai untuk soalan ni.